8 bilion USD. Ini keturunan yang disebut sebagai, ada pula adik-beradik lagi ramai Tuan Yang Dipertua. Pajakan tanah oleh Sultan Jamalu Al-Alam. Sultan dia menggunakan dokumen Jawi dalam tahun 1878. Semua orang pun tak faham Jawi dia. Saudara, pada ketika Perdana Menteri ini memerintah, dia memberikan garden leave kepada peguam negara, cuti paksa. Dan ketika peguam negara cuti, Perdana Menteri ketika itu membuat keputusan secara senyap-senyap tanpa sesiapa pun tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, kita bersama lagi. Kita nak cerita soal Pulau Batu Putih. Ada bekas Perdana Menteri yang terlibat di dalam pertikaian, pertindihan lah apa semua antara Malaysia dan Singapura soal Pulau Batu Putih. Malaysia claim Pulau Batu Putih tu Malaysia punya. Dan Singapura pun claim mengatakan Pulau Batu Putih tu depa punya. Jadi berlakulah jadi fight di mahkamah. Lepas tu pula berkaitan suluk kan, berlaku yang macam tuntutan suluk terhadap Malaysia soal Sabah kan, tuntutan Sabah kan, sewaktu selepas berlakunya dekat Lahad Datu peperangan tu kan, waktu zaman Najib kan, bermula itulah Najib dia tak bayar sehingga berlakunya pertikaian macam-macam. Jadi apabila alhamdulillah bila Azalina naik menjadi Menteri Undang-Undang, dia fight di mahkamah dan dia menang. Dan kita pun tahu suluk dia ada buat apa? Suluk saman Malaysia lah, berapa belas bilion. Jadi ketika itu Perdana Menteri ketika itu dia dah cutikan peguam negara untuk nak fight soal Pulau Batu Putih dengan suluk apa semua ni kan. Dan sekarang ni dibukalah RCI, nak fight balik. Ini hak Malaysia kan. Tapi waktu Perdana Menteri sebelum tu melepaskan macam tu saja, itu tak adil. Jadi kenyataan daripada Azalina sebab apabila buat RCI Pulau Batu Putih, Perdana Menteri ke orang yang terkait dengan pemerintahan waktu tu enggan tak mau beri keterangan, boleh ditangkap, kata Azalina. Jadi ada lagi satu berita, bekas Perdana Menteri boleh ditangkap jika enggan hadir RCI Batu Putih. Ini cerita dia, Batu Putih pun ada, jadi dengan Sulu pun ada. Jadi aku akan berkongsi ucapan Azalina lagi. Tapi aku nak baca sikit soal RCI Batu Putih. Kita baca berita ni. Perdana Menteri Kuala Lumpur, Perdana Menteri yang membuat keputusan secara sembunyi dengan individu yang bertanggungjawab menyebabkan Malaysia kehilangan Pulau Batu Putih dalam proses rayuan di Mahkamah Antarabangsa. Dedah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi, Datuk Azalina Said. Beliau mendedahkan Perdana Menteri ketika itu membuat keputusan secara sendirian tanpa sesiapa mengetahuinya, termasuk peguam negara yang bercuti ketika itu. Peguam negara cuti 4 hari garden leave. Dipaksa cuti. Tiada ada siapa yang tahu. Keputusan dibuat sembunyi-sembunyi. Menyebabkan kita hilang Batu Putih dalam proses rayuan antarabangsa dan tidak seorang pun menggembar-gemburkan isu ini, mengaitkan dengan soal kehilangan kedaulatan negara. Perkara ini sudah disiasat, pasukan petugas khas dipanggil tetapi dia tidak datang dan kini sudah ada suruhan diraja RCI. Beliau boleh dipanggil jika tidak hadir, boleh ditangkap. Katanya ketika mengulung perbahasan rang undang-undang kekebalan bidang kuasa negara asing 2023 di Dewan Negara. Sebab kebetulan yang di Pertua Agong kita hadir orang Johor kan. Jadi apabila yang di Pertua Agong bersama-sama dengan Kerajaan Anwar Ibrahim, Kerajaan Perpaduan, dan Azalina ni pula orang Johor.
ahli parlimen daripada Johor, Pasir Gudang kalau tak silap aku. Tanpa menamakan Perdana Menteri berkenaan, Azalina menjelaskan perkara itu berlaku bukan ketika beliau menjawab jawatan menteri. Beliau menjelaskan Malaysia tidak akan kehilangan batu putih itu jika peristiwa itu berlaku ketika beliau menjadi menteri. Katanya semua pihak perlu memberikan kepercayaan kepada RCI untuk mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan batu putih. Batuan Tengah Tubir Selatan ditubuhkan untuk mencari kaedah penyelesaian dan penambahbaikan mengenai sebarang isu membabitkan kedaulatan negara. Ketika perbahasan, beberapa senator membangkitkan kebimbangan mereka berhubung kuasa Perdana Menteri fasa 30, 31, 32, 33 dalam perbahasan RUU kekebalan bidang kuasa negara asing. Mereka bimbang kuasa Perdana Menteri itu menyebabkan penyalahgunaan kuasa yang tidak sihat kepada pentadbiran negara. Menjelaskan perkara itu, Azalina berkata tidak sepatutnya wujud kekhawatiran itu kerana keputusan Perdana Menteri perlu diwartakan dan dibentangkan kepada umum. Pada 23/2008, Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ memutuskan Singapura mempunyai hak terhadap batu putih, manakala batuan tengah yang terletak kurang 1 kilometer dari pulau itu milik Malaysia. ICJ juga memutuskan hak milik Tubir Selatan kira-kira 4 kilometer batu putih ditentukan mengikut persempadanan perairan negara yang menguasainya. Namun Kerajaan Pakatan Harapan diterajui Tun Dr. Mahathir Mohamad menarik balik permohonan membatalkan keputusan ICJ yang menganugerahkan bidang kuasa Undang-Undang Batu Putih kepada Singapura pada 28 Mei 2018. Selepas Mahathir menjadi Perdana Menteri, baru beberapa hari lagi dia menarik balik lah. Jadi tak apa, jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Azalina. Kan? YB Azalina memang padu. Ada lagi adik-beradik lain pula. Tuntutan Sulu, Alhamdulillah, Rang Undang-Undang Kekebalan Bidang Kuasa Negara Asing 2023 diluluskan untuk melindungi kepentingan negara. Jom sama-sama kita dengar. Aku akan bawa dulu ucapan Azalina dan aku akan bawa ucapan Abang Botak, sahabat aku, respon terhadap kerajaan ketika itu. Jom sama-sama kita dengar. 8 bilion USD. Ini keturunan yang disebut sebagai, ada pula adik-beradik lagi ramai Tuan Yang Dipertua. Pajakan tanah oleh Sultan Jamalu Al-Alam. Sultan dia menggunakan dokumen Jawi dalam tahun 1878. Semua orang pun tak faham Jawi dia. Ada ke orang Madrid boleh faham Jawi? Tak bohong gitu. Bila kita tengok kekebalan, immunity ni yang mana tak ada tu ialah dalam elemen penjagaan supaya bila dalam syarikat, harta intelek, harta kapal negara, dia tak boleh mengatakan bahawa negara tu yang masuk kontrak dia ada immunity. Apa yang kita wujud dalam akta ni ialah dalam bidang kuasa mahkamah kita. Supaya bila mereka, ketua negara atau negara tersebut disaman dalam negara kita, boleh dilaksanakan kecuali dalam elemen-elemen yang diberikan penepian kekebalan di bawah bab 2, iaitu dalam elemen perniagaan dan sebagainya. Okey. Akhir sekali saya nak sebut sebelum saya berhormat saya benarkan ialah isu timbang tara dalam pasal 16. Apa sebenarnya berlaku dalam kes Sulu, Tuan Yang Dipertua? Saya kena terangkan ialah mereka menggunakan tactical strategy. Strategi dia pandai, betul-betul bijak. Pasal third party funders ni memang banyak, duit banyak. Memang bijak lawyer dekat US dengan UK ni. Pada saya lah bijak, tapi tak sebijak lah peguam-peguam daripada Jabatan Peguam Negara kat belakang ni. Orang kita ni nampak je senyap tapi memang bijak. Kita counter balik strategi. Sebab Tuan Yang Dipertua, dia menggunakan dokumen Jawi dalam tahun 1878. Semua orang pun tak faham Jawi dia. Ada ke orang Madrid boleh faham Jawi? Tak bohong gitu. Lepas tu dia kata kita hutang dia duit. Sebab itu dia punya. Okey, tak apalah. Lepas tu dia saman kat negara dia. Takkanlah dia saman negara dia. Kita sendiri pun tak tahu dokumen tu. Dia kata, oh kita dah setuju. Oh kalau tak hadir dia dapati bersalah. Tak apalah. Tapi dalam timbang tara antarabangsa tu Yang Dipertua, is alternate dispute resolution. Dua pihak kena setuju.
mediation dengan arbitration. Timbang tara tu dengan mediasi, kalau kena setuju dengan forum, tempat dia. Kena setuju dengan hakim. Siapa yang kita lantik ini, semua ex parte, one-sided. Lepas tu dia bagi order. Tuan Yang Di-Pertua tahu tak? Saya rasa yang Berhormat Senator Tan Sri Hanifah Aman tahu. Yang Dr. Stampan yang kita kejar dia, belum apa-apa dah dapat bayaran. 2.5 million USD. Oh, gila. Baik. Tiba-tiba dia bagi award, dia dapat bayaran. Siapa bayarnya? Definitely from that group of the funders. Jadi apa yang dia buat dengan award ni, Tuan Yang Di-Pertua, ialah dia pergi forum shopping. Kita halang dia masa tu tengah sibuk lah Jabatan Pertubuhan Negara nak selesaikan. Dia lari ke Perancis, dia lari ke Luxembourg, dia lari ke Belanda, Dia lari sebab Malta. dia nak tengok negara mana yang berkemungkinan kita ada aset, dan salah satu daripada dia target ialah aset rumah-rumah pegawai-pegawai diplomatik di Paris, France. Atas order yang dia dapat di Madrid yang tak ada kena-mengena. 1878 dalam bahasa Jawi. Okey, tak apalah. Kemudian baru ni saya kata Tongsung. Grup-grup Tongsung minta. Ni baru surat pun sampai ni. Saya dah cakap Menteri Kabinet, saya boleh cerita lah. 13 Mac 2024. 8 bilion USD. Ini keturunan yang disebut sebagai, ada pula adik-beradik lagi ramai, Tuan Yang Di-Pertua. Tak masuk di Pajakan atas. tanah oleh Sultan Jamalu Al-Alam. Sultan Jamalu Azam. Jadi saya nak tanya pada tuan-tuan yang berhormat senator, bila benda ni nak berhenti? Jadi sebenarnya mungkin soalan yang berhormat tanya saya, Datuk, adakah ini boleh membantu? Pasal 16 timbang tara. Jadi maknanya, kalau mereka nak saman kita atas isu kedaulatan negara, jurisdiction, dia boleh pergi kepada ICJ. Tapi kalau dia nak saman kita atas undang-undang kontrak ataupun timbang tara, dia kena ikut prosedur undang-undang. Adanya majlis. Itu saja. Dia bagi notis dan kita akan buatkan gerakan untuk membela diri. Yang berlaku pada kes Sulu ialah mereka mengambil kesempatan. Walaupun undang-undang antarabangsa itu ada, walaupun ada elemen restrictive immunity, semua dah ada, dia mengguna platform perjanjian perdagangan antarabangsa yang kononnya ditandatangani antara mereka dengan kita pada tahun 1878. Maknanya Tuan Yang Di-Pertua, 1878. tidak ada limitation period. Kalau kita tak melawan kes Sulu ni, semua negara-negara yang pernah mentakluki Asia Barat, seperti Perancis mentakluki mana? Oh, Belanda ditakluki menakluki Indonesia. Spain menakluki Filipina, betul. Thailand je tak ditakluki. Malaysia ditakluki oleh kerajaan British dan sebelum British bertukar pada lain. Isu dia ialah, apa yang sebenarnya berlaku ialah mereka akan mengambil kesempatan daripada satu dokumen walaupun tidak sahih ke, tidak wujud ke. Dan inilah sebenarnya yang menjadi masalah sebab kita perlu dan harus bersedia. Yang saya mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ada sesiapa yang menyokong? Siapa Saya yang mohon menyokong? menyokong. Kita tengok. Terima kasih. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Sebulat suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Setiausaha. Rang undang-undang Alhamdulillah. bernama suatu akta untuk mengadakan peruntukan bagi kekebalan negara asing dan hartanya. Ketua negara dan ketua kerajaan negara asing daripada bidang kuasa Mahkamah Malaysia. Hal keadaan bagi penepian kekebalan, hal kekebalan, Alhamdulillah lah, demi had kekebalan, kedaulatan penubuhan negara majlis kita. kekebalan Ini negara hak- asing, hak negara penarikan kita balik wajib kekebalan apabila pertahankan. tiada layanan Kita salinan wajib jaga. dan untuk mengadakan Jangan peruntukan sesekali bagi perkara wang lain kita rugi yang duk kena berkaitan bayar dengannya. saman duk kena bayar di luar, tiba-tiba ke luar negara. Jadi itulah, Alhamdulillah kita ada orang macam Azalina ni yang berani. Yang berani ni bukan senang. Jadi sebelum aku bawa pasal respon daripada Abang Botak, aku nak baca sikit lah daripada UMNO online. Dia ada RUU Kekebalan Bidang Kuasa. Bidang kuasa negara asing, bukti usaha kerajaan madani tegakkan hak negara. Azalina. Kuala Lumpur 1 April, pengubalan rang undang-undang kekebalan bidang kuasa negara asing oleh kerajaan madani mencerminkan
usaha Malaysia menegakkan hak kepentingan negara serta memastikan kekebalan Malaysia dilindungi dalam apa-apa prosiding di mahkamah, kata Menteri Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi. Beliau yang juga Ketua Penerangan UMNO berkata demikian ketika membaca rang undang-undang kekebalan bidang kuasa negara asing teks bacaan kali yang kedua negara. Menurut Azalina, pengubalan rang undang-undang berharapkan negara-negara asing turut memberikan layanan salingan menjamin kekebalan Malaysia sekiranya terdapat tindakan mahkamah yang dimulakan terhadap Malaysia negara-negara asing itu. Kalau tak silap dekat dalam video tadi dia dah sampaikan lah kan. Ya, alhamdulillah. Jadi jom kita dengar pula apa yang diperkatakan oleh Abang Botak, salah guna kuasa bekas Perdana Menteri. Kan? Ni kalau tak silap aku soal Batu Putih. Jom sama-sama kita dengar. Saudara, pada ketika Perdana Menteri ini memerintah, dia memberikan garden leave kepada peguam negara, cuti paksa. Dan ketika peguam negara cuti, Perdana Menteri ketika itu membuat keputusan secara senyap-senyap tanpa sesiapa pun tahu, termasuklah peguam negara. Apakah keputusannya? Keputusannya menarik balik rayuan siasatan kepada ICJ tentang pembilikan Batu Putih yang diberikan kepada Singapura. Mengapa tindakan ini diambil? Sudah pasti ada agendanya. Apakah kepentingan politik, kepentingan peribadi atau lain-lain, saudara? Dan ketika ini siasatan petugas khas telah memanggil bekas Perdana Menteri ini untuk memberi kerjasama, namun tidak diendahkan. Sekarang ada suruhan diraja RCI di mana akan memanggil beliau untuk memberi kerjasama dalam siasatan ini. Namun jika masih lagi tidak datang, boleh ditangkap guys bekas Perdana Menteri ini. Ini yang dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Jadi di sini kita dapat buktikan bahawa inilah penyalahgunaan kuasa yang sebenar. Rakus tentang kuasa. Inilah bukti yang jelas. Dan orang ini diangkat oleh sesuatu pihak untuk menjadi kononnya pembela kepada proklamasi Melayu. Negara kedaulatan negara pun dia gadai, ini nak jaga Melayu. Dia pun tak berapa Melayu. Kita nantikan siasatan diraja ini, Suruhanjaya diraja guys. Topeng mukanya akan jatuh berderai dan kebenaran akan terbongkar. Ciao. Okey geng, aku nak bawa berita yang 2018. Aku nak bagi gambar 2018. Apandi mulakan cuti tanpa rekod 30 hari. Itu 15 Mei 2018. Ini 14 Mei Peguam Negara kita diberikan dia cuti, Tun Dr. Mahathir 2018. Dia diberikan cuti berdasarkan laporan tidak rasmi itu, kata Tun Dr. Mahathir. Ini daripada M-Star. Ini sajalah aku pernah petik balik. Kenapa dia diberi cuti? Jadi lepas tu adalah Peguam Negara kita diberikan dia cuti, kata Tom M. Jadi aku malas lah nak baca panjang sangat. Jadi aku hari ini bekas Peguam Negara 3 April 2024 pukul 3:01 daripada berita harian online. Ampandi bekas Peguam Negara yang Mahathir pecat dan Mahathir gantikan oleh orang lain. Okey, ini Peguam Negara yang Mahathir cutikan dia dan dia keluarkan kenyataan di sebalik RCI Pulau Batu Putih ni. Okey, aku baca sikit lah. Apandi sahkan tidak rujuk batal rayuan isu Batu Putih. Kuala Lumpur bekas Peguam Negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali sahkan beliau tidak dirujuk oleh Tun Dr. Mahathir. Dirujuk oleh Dr. Mahathir Muhammad ketika kerajaan menarik balik permohonan membatalkan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ menganugerahkan Batu Putih kepada Singapura 6 tahun lalu. Beliau juga mengesah apa yang didedahkan oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Datuk Seri Azalina Osman di Dewan Negara kemarin berhubungan isu Batu Putih. Apa yang didedahkan adalah benar. Saya tidak mahu komen lebih, tapi saya bersedia untuk beri keterangan kepada
Pesuruhjaya Siasatan RCI yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Raus Sharif. Saya peguam negara ketika itu, tetapi semasa Dr. Mahathir buat keputusan, beliau tidak pernah merujuk kepada saya sebagai peguam negara. Malah masa itu telah dipaksa untuk bercuti selama 30 hari. Dipaksa cuti tau oleh Setiausaha Negara pada masa itu. Semasa saya berada dalam garden leave itu, perkhidmatan saya ditamatkan sebelum habis tempoh bercuti. Katanya kepada Berita Harian semalam, Muhammad Afandi dilantik sebagai peguam negara ketika itu, peguam negara pada 20 Julai 2015, mengambil alih tugas daripada Tan Sri Abdul Ghani Patail, ditamatkan berkhidmat berkuasa 27 Julai pada tahun yang sama atas sebab kesihatan. Khidmat Muhammad Afandi bagaimana ditamatkan oleh kerajaan pada Jun 2018. Peguam negara baharu yang menggantikan beliau, peguam terkemuka Tan Sri Tommy Thomas yang dicadangkan oleh Dr. Mahathir Perdana Menteri ketika itu. Kemarin Azalina menggulung pembahasan di Dewan Negara menyatakan Perdana Menteri yang membuat keputusan secara sembunyi adalah individu yang bertanggungjawab menyebabkan Malaysia kehilangan batu putih dalam proses rayuan di Mahkamah Antarabangsa. Keputusan secara bersendirian. Kata menteri itu lagi, Perdana Menteri ketika itu membuat secara bersendirian tanpa sesiapa mengetahuinya, termasuk peguam negara yang bercuti ketika itu. Peguam negara cuti 4 hari, garden leave, dipaksa cuti. Tidak ada siapa tahu, keputusan dibuat sembunyi-sembunyi menyebabkan kita hilang batu putih dalam proses rayuan antarabangsa dan tidak seorang pun, alamak lari balah. Tidak seorang pun menggembar-gembur isu ini mengaitkan dengan soal kehilangan kedaulatan Azalina. Beliau menambah perkara itu sudah disiasat pasukan petugas khas Mahathir dipanggil untuk memberi keterangan tetapi tidak hadir. Kini sudah ada Pesuruhjaya RCI. Beliau boleh dipanggil, jika tidak hadir boleh ditangkap, kata Azalina. Sementara itu, Pengawal Tun Dr. Mahathir ketika dihubungi Berita Harian semalam memaklumkan pada masa ini pejabat bekas Perdana Menteri berkenaan mempunyai ulang balik aku tiba-tiba ada gangguan. Sementara itu Pengawal Tun Dr. Mahathir dihubungi Berita Harian semalam memaklumkan pada masa ini pejabat bekas Perdana Menteri berkenaan belum mempunyai reaksi hubungan perkara terbabit. Pada Oktober 2021, Dr. Mahathir mempertahankan tindakannya menarik balik permohonan semakan dan penafsiran penghakiman Batu Putih pada 2018 kerana ia dibuat atas nasihat pengawal yang dilantik oleh Afandi selaku peguam negara. Februari lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan penubuhan RCI untuk mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Jadi alhamdulillah kita tunggu sebab ini adalah sokongan dan juga titah daripada yang di-Pertuan Agong. So kita sangat-sangat setuju. Benda ni kita perlu korek balik, kita perlu cari balik siapa yang punca kedaulatan negara kita tergadai. Duk kata ni bekas Perdana Menteri tu duk kata kalau dapat kat Anwar habis. Kalau dapat kat Anwar habis, dia gadai habis, itu habis, ini habis. Lalah dia tu yang menggadaikan. 22 tahun dan 22 bulan. Satkan lama. Kita pun tak tahulah tanah-tanah negara yang dah dilepaskan kepada orang asing, kepada bangsa-bangsa lain. Tak tahu dah berapa banyak. Jadi kita setuju kerajaan hari ini korek balik apa yang dah diberlaku, apa yang dah dibuat. Tapi sagi dia kata kerajaan balas dendam duk korek yang lama-lama. Tapi kalau itu dia dah menyalahkan undang-undang, dia dah menggandai kedaulatan negara, wajib siasat. Jadi terima kasih banyak. Kita sambung, kita tunggu apa keputusan untuk yang akan datang, kita tunggu. Yang bersalah wajib bertanggungjawab. Terima kasih banyak. Subscribe, like, komen dan share. Kalau siapa yang nak join membership boleh setiap minggu 2 ke 3 video. Kadang-kadang 1, kadang-kadang 2, kadang-kadang 3. Aku berkongsi. Ini secret. Kan? Kita nak open, kita pun takut. Tapi kita buat secret, rahsia-rahsia untuk orang yang ada di dalam membership saja. Aku akan berkongsi pelbagai. Jadi terima kasih banyak.
Isteri Daim Mahani meninggal dunia. Aku ada terbaca berita ni. Subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.